Al-Mawa'iz. Siapa dia hari ni jadi admin ni? Yin Sokmo hari tu. Geng. Ha. Maaf. Buat apa? Tak buat pun tak apa kita. Jadi Mawa'iz al-Usfuriyati. Kemudian Mustamilatun. Hiya bermula ia. Khabar tak ada mazhuf. Hiya bermula ia ya al-Mawa'iz al-Usfuriyatu. Mustamilatun. Mengandungilah ia Mawa'iz Usfuriyah. Tengok muka depan sekali Ajaran nanti tengok cari kat mana. Tak jumpa ni hari pertama ni Ustaz. Jumpa ajaran muka depan sekali. Ya, depan. Kalau buku Depan tak yang kalau buku Ren dia tulis Mustamilun, tak ada tamah buta. Mustaun. Dia tak ada, kalau tak ada tu Ala arba'in. dia kalau mustamilun pun tak apa juga. Tapi kita takdir huwa. Tak ada gapo pun. Kita i'tibah huwa. Huwa tu rujuk pada syarhun. Boleh juga. Ini tak i'tibah ya, kita takdir al-mawa'iz. Bolehnya mustamilatun lah. Hiya al-mawa'iz al-usfuriyatu hiya bermula ia mawa'iz usfuriyah. Mawa'iz ini pengajaran. Mengandungi mustamilatun. Mengandungilah ia yang mawa'iz usfuriyah ala arba'ina di atas 40. 40 mana? Minal ahadisi an-nabawiyyati, daripada hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi. Jadi mawa'iz usfuriyah ni mengandungi di atas 40 daripada hadis-hadis yang dibangsakan pada Nabi. Lagi pula hal keadaan hadis tu mawa fawaidah, serta ada faedah-faedah tarikhiyati. Mawa fawaidah tarikhiyati. Faedah-faedah bagi yang dibahasa pada tarikh. Dia bukan bagi yang tu. Ma'a fawaidah tarikhiyati. Dia tak boleh baca mawa fawaidi, tak boleh. Serta faedah-faedah yang dibahasakan kepada tarikh. Dia nak cerita pasal sejarah. Ajarana. Wa hikayati sufiyatin. Dan cerita-cerita yang dinisbah kepada sufi. Wa milahi adabiyatin. Dan isyarat-isyarat yang dinisbah kepada adab. Milah. Yang macam milhun. Itu lain. Itu garam. Kalau milahun, itu adab. Ataupun kita panggil isyarat. Petunjuk. Habis itu. Siapa dia ni? Hak buat ni. Hal keadaan syarah al-mawa'iz usfuriyah ni. Maudu'atan li hadrati syekh, bagi hadrat syekhi. Siapa dia syekhi? Muhammad ibni Abi Bakr al-Mashhuri. Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur yang terkenal. Dia terkenal tu dengan bi'usfuri, dengan usfur. Lepas tu saya cakap, kita kata usfur ni bukan nama burung, tapi dia terkenal dengan gelaran usfur. Nanti akan datang dia bahas hadis pertama nanti. Rahimahullah. Mudah-mudahan merahmatilah akan dia oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan merahmatilah akannya akan syekh oleh Allah Ta'ala. Wa ja'ala jannata maswahu amina. Wa ja'ala jannata. Mudah-mudahan menjadilah. Mudah-mudahan menjadilah. Mudah-mudahan. Yang molek tu wa ja'alahu. Mudah-mudahan menjadilah. Wa ja'alahu al-jannata tu molek. Tapi tak apalah. Menjadilah ia syekh tadi di dalam syurga. Menjadi apa? Tu mafhum kedua. Maswahu pada tempat kediaman syekh. Jadi mudah-mudahan tempat syekh tu
kita minta juga Syekh tu dia duduk di tempat di dalam syurga. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Habis itu. Tengok dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Ada yang tak ada tak tulis khutbatul kitab? Buku Oren dia tak tulis, tapi yang tu lah sama lah. Sama je. Tak apa. Dia tak tulis khutbatul kitab, tapi benda yang sama je lah. Okey, tu kitab siapa yang sama macam ni? Kak Aini sama? Ya, saya sama. Sama. Khutbatul kitab. Hadi khutbatul kitab. Bermula ini ialah khutbah kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak apa Ustaz Nuzul, simpan untuk baca untuk di dalam mantik. Ini nak cerita. Nanti saya tanya baca mantik. Tak apa, saya baca. Baru nak Takut baca. lambat. Nak baca? Okey, silakan. Dia dah minta tu kita baca. Okey, baca. Baca serangkau boleh lah. Baca bawah tu sikit. Obat tu Okey, baca lagi okey. sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin wa salatu 'ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'ina wa Sedap baca cepat. Bagus. yang tu je lah cepat. Okey, tak baca. Wa ba'du fa innal abda madnuba Maznubah. Eh? Maznubah. maf'ulun yang Al-muznibah. Orang yang berdosa. Bukan muznab. Muznib. Orang yang berdosa. Okey, muzniba. Ha. Muhammad bin Abi Bakri. Muhammad benar. Muhammad Macam ni tak boleh. Itu kan ibnah kan sifat. Muhammad yang anak bagi Abi Bakar. Ibnah tu jadi sifat pada tu. Muhammad bin Abi Bakrin rahimahullahu alaihi. Rahimahullah. Rahmatullah. Rahmatullahi alaihi. Ba'da tuli khawdihi fi bahri dhunubi wal isyani. Talaba ridar rahmani wa mukhalifatus syaitan syaitan. Nah, ni lah idafat syaitani wan najatu minan ni najata ataf lagi wan najata minan nirani wad dukhula fi daril jinani wala walam ada la saja ke tak ada mim tu? Ada. Walam tasmah lahu nafsuhu fa'il. Nafsuhu sulu kasabilil amani. Ghaira annahu wajada fi hadithi khairil insani sahibul mu'jiz. Sahibi badal. Sahibi. Nak buat suaibu boleh, tapi kalau tak nak masuk, tak apalah, buat suaibi badan mudah. Sahibil mu'jizati wal burhani annahu qal man jama'a arba'ina hadithan fahuwa fil afwi wal ghufrani. Wal ghufrani, betul. Wal afwi wal ghufrani. Fajumi'al abdu Fajama'al abdu arba'ina hadithan bil asanidil muttasilati ilan nabiyyi alaihi salatu wassalamu anil ada as-salah ke? Ada. Alaihi wasallam ke? Ada as-salah dah. Sini ada alaihi salatu wassalam. Okey, betul. Yang buku Oren ni ada. Saya tak ada. Okey, betul. Anil masyayikhil. Masyayikhil. Masyayikhil
mukhtarina wal a'immatil kibari. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala jenis puji itu mukhtassun lillahi. Ditentukan segala jenis puji itu bagi Allah. Allah mana sifat? Rabbil alamin ay murabbil alamin. Allah yang memeliharakan ia Allah Ta'ala akan sekalian alam. Lagi pula wal akibatu lil muttaqin. Bermula hujung jatuhnya. Bermula pekerjaan kesudahan yang baik itu wal akibatu khabar. Mukhtassatun lil muttaqina. Tertentulah bagi orang yang muttaqin. Wal akibah tu dia panggil kesudahan pekerjaan yang baik. Hujung jatuh yang baik. Itu tertentu bagi orang yang muttaqin. Wala udwana. Dan tiada jenis permusuhan lah. Tidak ada jenis permusuhan ay maujudun yang ada illa ala zalimin melainkan di atas orang-orang zalimin. Iaitu orang zalimin sini bukan orang Islam, iaitu orang kafir. Tulis itu. Wassalatu. Dan bermula rahmat Allah Ta'ala itu. Khabar. Nazilatun. Turunlah ia rahmat Allah Ta'ala itu. Ala khairi khalqihi. Di atas sebaik-baik daripada makhluknya. Makhluk bagi Allah. Khalqi bimakna makhluk. Khalqi bimakna makhluk. Masdar dengan mana isim maf'ul. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu turunlah rahmat Allah Ta'ala itu di atas sebaik-baik daripada makhluknya. Siapa dia sebaik-baik makhluknya? Pada khalqi Muhammadin, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi ajma'ina. Atau pada kata Muhammad. Lagi pula. Dan. Lagi pula. Sebaik-baik makhluknya iaitu. Keluarga Nabi. Ajma'ina sekalian mereka itu. Habis. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Ini kena ingat selalu. Kalau kita mengaji bahasa Arab. Bila sebut wa ba'du tu tak udah. Selepas ada apa? Kalau khutbah kita dah maklum dah. Wa ba'du ay ba'dal basmalati. Walhamdalati. Wassalati. Tu. Itu maklum. Adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada selepas daripada mengucap bismillah, kemudian mengucap alhamdulillah dan mengucap wassalah. Jawab ba'du. Fa innal abda. Maka sesungguhnya hamba. Siapa yang hamba sini tulis? Iaitu musannif. Pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita nama Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Ni musannif kita ni. Maka sesungguhnya hamba. Hamba mana sifat? Al-muznibah yang berdosa. Tengok. Orang dulu. Dia tawaduk dulu. Dia kata hamba yang berdosa ni. Aku kata hamba kita berdosa payah. Mengaku kan. Tapi orang dulu dia nak tengok. Nak tulis karang kitab tulis begini. Tak ada lagi. Payah cari. Orang dulu tulis. Orang dulu kebanyakan al-fakir. Yang banyak berdosa. Kalau kita fikir apa yang dosa dia ni ulama besar. Tapi tu kita kata dia hinakan diri dia dulu. Tengok orang dulu nak dia tawaduk. Fa innal abdal muzniba. Maka sesungguhnya hamba yang berdosa. Siapa yang hamba yang berdosa? Muhammad bin Siapa yang hamba berdosa? Muhammad bin Abi Bakrin. Iaitu Muhammad bin Abi Bakar. Rahmatullah. Itu jumlah, dipanggil jumlah
La mahala min i'rab. Rahmatullahu alaihi. Mudah-mudahan merahmatilah oleh Allah Ta'ala di atasnya di atas hamba itu. Ba'da tuli khawdihi fi bahri zunubi wal isyani. Dia tu ba'da tuli khawdihi tu yin. Dia takluk belakang pada kata tolabu. Tolaba. Dia asal gini susun ayat dia. Fa innal abdal muzniba Muhammad bin Abi Bakr rahmatullahi alaih. Talaba ridar rahmani. Asal gitu. Nampak tak? Wa mukhalafata syaitani. Lepas tu ba'da. Tu. Ba'da tu dia takluk belakang pada kata ba'da tu li khawdi tu takluk pada kata talaba balik belakang. Asal dia gini. Fa innal abda al-muznina Muhammad bin Abi Bakr rahmatullahu alaih talaba ridha rahmani. Menuntutlah talaba. Sekali lagi terjemah ba'da tu ajaran dia kena ambil dia ayat dia. Yalah maklumlah orang tasawuf ni dia ayat dia orang kata dia ada balarah dan sebagainya. Tengok. Menuntutlah ia al-muznib akan keredaan daripada Rahman, daripada Tuhannya. Menuntut tu bila? Ni takluk. Ba'datu li khawdi fi bahri zunubi wal isyani. Menuntut daripada keredaan Allah Ta'ala tadi tu. Rahman tu nama Tuhan lah. Ba'datu li. Selepas lamanya khawdihi. Mendalaminya. Menceburi abdu tadi fi bahri zunubi wal isyani, pada lautan dosa dan derhaka. Tengok ayat dia cakap tak faham tu. Tengok dia kata dia mendalami, dia menceburi, dia mengarung. Kalau bahasa orang tadi panggil mengarung. Dia mendalami tu pada lautan dosa dan derhaka. Apa maksud dia? Ini ada balarah. Di sini dia ada balarah sini. Dia kata, tengok. Dia ni hamba yang berdosa. Dia menuntut akan keredaan Allah Ta'ala. Tapi menuntut keredaan tu selepas daripada lama. Lama sangat dia duduk dalam dosa dan derhaka. Tu yang ceritanya. Ini dipanggil apa ni? Ayin? Fi bahri zunubi wal isyani. Maksud Ustaz apa? Maksud kita ni pada lautan dosa dan derhaka. Kalau lagu tu faham tak lagi? Faham. Kalau tak faham apa kita boleh buat tu? Nampak apa kat situ ada? Tasbih apa? Adakah tasbih ke? Ada tasbih ke? Dia tak boleh jawab gitu. Kena perhati dulu. At-ta'amulu fil asya' aslun fi idrakiya kulliha. Ta'amul dulu. Perhati dulu. Apa yang ada kat situ. Yin. Ada apa kat situ, Yin? Bahri zunubi tu. Idhafah apa tu, Yin? Dafa dah madlu boleh tak? Dah mengaji Idom Baham dia tahu ni. Kalau orang ngaji Idom Baham dia tahu dah ni. Alik depan tu di Mendama tu mukadimah dia ada. Musyabbah kepada musyabbah bih. Idafat apa? Musyabbah kepada musyabbah bih. Tak kena. Dia kena idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Dia panggil idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Soalan kata ai. Saya nak tadi. Ai fi zunubi wal isyani dua al-musyabbihatani. Al-musyabbihatani fil bahri. Tu dia. Dia ada balarah sikit. Tuan-tuan kita ngaji hadis pun kan ada balarah.
Soalan kata mengarung tadi tu maksud mendalami tadi tu pada dosa dan derhaka yang diserupakan di dalam laut. Wajah syabahnya pada pihak luar, fil wasi'. Fil was'i. Okay. Nak cerita apa? Nak cerita kata pengarang kitab kita ni dia rendah diri, dia kata apa? Aku menuntut redha Allah Ta'ala ni selepas lama aku duduk mendalami duduk dalam apa? Duduk dalam dosa dan derhaka yang disupakan seperti laut. Nak cerita kata banyak dosa dia. Tapi ni tawaduk dia. Allah Akbar. Tengok orang tasawuf orang sufi dia kata soalan kata dosa dan derhaka dia seperti laut pada pihak luas. Wajah syabah dia, Yin. Ini kalau ghorak dia apa, Yin? Ghorak apa ni, Yin? Apa ghorak dia? Dalam kalabat tashbih. Ustaz Nuzul dah dengar balik bawah ni. Dengar dah bawah, Ustaz Nuzul? Long. Tak dengar lagi. Dia tak boleh nak jawab lagi lah. Tak siap. Dia panggil ghorak dia lizami. Yin. Dia nak mencela diri dia. Lizami. Bukan nak puji. Lizami. Ghorak dia. Tak ada tulis sini. Tapi kita tahu dah. Lizami. Untuk cela diri dia. Untuk merendahkan diri. Dia hina diri dia. Lizami. Kalau dari perspektif kita tu boleh kata di tawaduk itu. Kalau dari perspektif kita. Bahasa kita ni? Tak kan dari ni kan sebab dia tulis kan. So warak dia memang dia nak cela diri. Tapi dari pihak kita ni boleh dikata di tawaduk itu tak? Di tawaduk tu tak sesuai. Tu bukan warak tu. Dia nak bagi kita nisbah diri dia tu. Dia bagi dia nampak lizami lah. Nisbah kita tu nampak lah tawaduk tu tahu dah. Kalau tawaduk tak sebut lah. Tawaduk limadhi. Pujian. Dia tak ada, dia masuk umur, dia tak ada dia tawaduk, dia tak sebut itu limadhi ke ataupun kata apa istihza' ke. Tapi bukan istihza' ni, bukan main. Tapi payah ghorak bab tasbihnya payah ghorak tu payah. Dia dalam bab ghorak ni kalau dalam SPM ke dalam universiti dia tak sebut ni. Payah ghorak ni dia kena makan masa lama. Kita mengaji tu kena ada panggil apa? Dia panggil apa ni? Malakah dalam bahasa Inggeris panggil apa ni? Yin. Talent. Talent. Dia ada talent, dia kena ada talent. Ajar Rohana. Kita nak baca kitab Arab yang Ajar Rohana. Dia bila dah biasa lama kita nak katakan Ajar Rohana dah belajar bahasa Inggeris dulu 10 tahun. Lepas tu talent tu dah ada dah. Apa talent? Kita tahu dah. Ni cakapan ni macam ni. Nampak tak? Ajar Rohana. Bahasa Arab gitu juga. Dia ada panggil sifat malakah. Ada bakat. Apa? Panggil apa? Talent? Bukan? Panggil apa kan? Bakat, ada bakat. Bakat lah. Apa? Ability. Bakat ataupun gifted. Ability. Ability. Ia datang ngaji UIA. Habis dia keluar Inggeris. Sesuai bakat lebih sesuai kot. Bakat baik. Habis. Jadi dia tu maksud dia gitulah. Maksudnya dia mengaku kata dia ni orang berdosa. Juga dia mengaku kata Allah Ta'ala. Rahman tu maknanya Tuhan lah. Menuntut akan Allah Ta'ala. Tapi menuntut tu ba'datu li khawdi. Selepas lamanya mendalami menceburi di dalam lautan dosa dan derhaka. Lama dah berkecimpung. Bahasa kita. Duk lama berkecimpung panggil. Orang kata dah lama duk dosa dalam dosa ni panggil apa? Berkecimpung bahasa kita. Jangan baca novel tak? Kena baca balang. Aluk, mana Aluk? Siapa yang nak terima apa? Bergelumang. Bergelumang. Duduk bergelumbang. Duduk bergelumang, duduk dalam bergelumang dalam apa tu dosa dan derhaka. Habis.
wa mukhalafat syaitani, atau pada kata redha Rahman. Lagi pula menuntutlah ia hamba yang dosa tadi tu, siapa musannif lah pengarang kitab kita tu, menuntut tu mukhalafat syaitani, akan menyalahi syaitan. Oh, dia tak maulah ikut syaitan ni. Ibarat dia gitulah soalannya, dia tak mau ikut lah. Ya. Maksudnya menyalahi akan syaitan lah. Tak nak sama dengan syaitan. Syaitan ni buat pekerjaan dosa. Wan najata minan nirani, atau pada kata ridha lagi. Lagi pula menuntutlah ia hamba tadi tu akan kelepasan daripada api neraka. Wan najata, kelepasan daripada api neraka. Wadukhula, atau pada redha lagi. Dan menuntutlah ia hamba tadi ad-dukhula, akan masuk fi daril jinan, di dalam negeri syurga. Tu dia. Dia nak menuntut masuk syurga lah. Habis tu. Walam tasmah lahu nafsuhu suluka sabilal amani. Allah Akbar, tengok. Wal padahal lam tasmah. Dah tengok kamus tadi tu, tasmah ni tidak izin, membolehkan. Padahal tidak mengizinkan, tidak membolehkan bagi hamba tadi tu, oleh diri hamba tadi, tak membolehkan apa? Suluka sabilil amani, akan menjalani sabilal aman, akan jalanan yang aman. Jadi dia kata apa? Tak membolehkan diri itu menjalani akan jalan aman, ghaira, melainkan. Jadi dia kata apa? Maksudnya dia tak boleh nak tak boleh nak meluaskan, tak boleh nak maafkan bagi hamba tadi tu oleh diri dia tu akan menjalani jalan yang aman. Dia kata tak boleh dia nak mengikut benda yang baik tu, tak boleh dia nak ikut jalan yang baik tu, melainkan ghaira anna wajada fi hadisi khairil insani. Tak membolehkan diri tu, melainkan dia boleh berjalan ke atas ke arah keamanan tadi tu, melainkan melainkan bahawasanya al-hamba tadi tu, al-abda tadi wajada, mendapatlah ia al-abdu fi hadisi khairil insani, pada hadis bagi sebaik-baik daripada manusia. Melainkan dia mengikut jejak langkah Nabi kita sahaja. Itu je dapat kebajikan. Tapi kalau dia tak mengikut jejak langkah Rasulullah, maka dia tak dapat kebajikan. Ghaira anna wajada, melainkan bahawasanya al-abda tadi wajada, mendapatlah ia al-abdu fi hadisi, pada hadis khairil insan, bagi sebaik-baik daripada manusia. Siapa dia khairil insan? Badal sahibil mu'jizati, iaitu tuan bagi mukjizat, wal burhani, tuan bagi mukjizat dan dalil bagi segala yang nyata, dan dalil-dalil yang nyata. Tu dia. Mendapat apa? Maf'ul bih pada wajada. Mendapat tu annahu, akan bahawasanya khairul insan tadi. Sebaik-baik manusia tadi. Siapa dia? Qala. Berkatalah ia khairul insan, sebaik-baik manusia tadi. Dia kata apa? Nabi lah. Sebaik-baik manusia iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ni tengok. Ni ingat hadis ni. Man jama'a arba'ina hadisan. Barang siapa yang menghimpunlah ia man akan 40 nisbah hadis.
Fahuwa maka bermula ia man tadi. Khabar. Kainun adalah ia. Fil afwi wal ghufrani. Sentiasa di dalam keampunan. Wal ghufrani. Dan dalam kemaafan. Fil afwi iaitu kemaafan. Wal ghufran keampunan. Sama dia. Maaf dengan keampunan tu sama. Jadi siapa-siapa yang menghimpun 40 hadis. Maka bermula ia man tadi itu adalah ia disentiasa di dalam keampunan dan di dalam kemaafan dan keampunan. Maksud sama. Habis. Fajama'al abdu. Tafriq pada kata hadis tadi. Maka menghimpunlah oleh hamba. Arba'ina. Akan 40. Hadisan nisbah hadis. Ni fajama'ah tu atah pada kata talabah. Yin. Tak kala menuntut fajama'ah. Maka menghimpun oleh abdu tadi akan 40 nisbah hadis. Arba'in mana? Mutalabbisatan bil asanidi. Sifat. Baru tak namazul jadi sifat pada arba'in. Arba'in mana? Mutalabbisatan ataupun kainatan yang adalah ia bersepakai dengan sanad-sanad al-muttasilati yang berhubunglah ia sanad tadi ilan nabi kepada nabi alaihi salamu, iaitu di atas nabi assalamu. Hal keadaan pada kata muttasilah, hal keadaan sanad-sanad yang berhubung tadi itu anil masyayikhi al-mukhtarina. Mankulatan. Dinakalkan akannya, dipindahkan akannya akan sanad-sanad yang berhubung tadi itu daripada guru-guru yang terpilih mereka itu masyayikh. Tengok. Jadi menghimpun hamba tadi tu. Jadi pengarang kitab kita ni dia menghimpunkan 40 hadis dengan sanad-sanad yang berhubung kepada Nabi yang dinakalkan, yang dipindahkan daripada guru-guru yang terpilih. Bukan dipilih guru Maksudnya dia ambil pada mana dia guru-guru yang dia ada sanad tu dia himpunkan hadis dalam ni. Wal a'immatil kibari atau pada kata al-masyayikhi. Lagi pula dinakalkan daripada imam-imam yang besar. Al-a'immatil kibari. Daripada imam-imam yang besar. Habis itu. Wa yarwi. Kalau baca yarwi. Boleh baca dua tu. Yurwa boleh, yarwi boleh. Kalau yarwi dan diriwayatkan dan meriwayatkan oleh tiap-tiap satu an ba'di sahabati. Dia kalau wayarwi kullu wahidin tu dia dari tiap satu ai minal masyayikh daripada syekh-syekh. Ingat daripada syekh-syekh. Tapi kalau macam wayurwa dan diriwayatkan itu kullu wahidin tu min arba'in hadisan. Kalau baca wayurwa maksudnya majhul lah. Tutup kak, tutup pintu kak. Tutup pintu kak. Tutup apa? Tutup apa? Tak apa lah. Okay dah. Kalau baca wayarwi, kullu wahidin tadi tu rujuk pada masyayikh dan a'imah. Kalau baca wayurwa, dia rujuk pada kata arba'ina hadisan.
Dan meriwayatlah oleh tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu tu kalau baca wayarwi, tiap-tiap satu apa? Kullu wahidin minal masyayikhi wal a'immati. Dan meriwayatlah oleh tiap-tiap satu, yang di tiap-tiap satu daripada guru-guru dan imam-imam besar tadi, meriwayat daripada siapa? An ba'di sahabatil abrari, daripada sahabat-sahabat yang baik. Bukan sahabat kata jahat. Ini nak panggil, dia panggil sahabat tu semua baik. Tapi kenapa al-abrar? Kenapa disebut al-abrar, Ayin? Sifatun kasyifah. Dia panggil sifat kasyifah. Sahabat tu baik dah. Maklumlah burung gagak tu hitam dah. Tapi begitu disebut burung gagak hitam Apa sebutkan dia panggil sifat kasyifah. Sifat nak menyatakan diri wakil. Sifatul libayan wakil dia panggil. Ataupun dia sifatul libayan wakil. Nak menyatakan diri hakikat, dia kata bila sahabat tu mestilah baik. Itu dia. Habis itu. Nampak lagi Wa zadal abdu fihi ma yaliku bihi minal mau'izati wal hikayati al masmu'ati minal ulama'i al mazkurina fil akhbari wal asari. Wa zada. Dan menambahlah oleh hamba fi arba'in tu, ataupun fi jama'ah arba'ina. Menambahlah oleh hamba tadi tu, pengarang kitab kita lah, dia bahasa dia hamba. Fihi, padahal ada 40 tadi tu, menghimpun apa? Akan barang, akan perkara, ma yaliku, yang layaklah ia ma tadi, bihi, bijam'ihi. Ataupun bil hadis pun boleh. Menambahlah oleh hamba fihi fil hadis pun boleh. Ataupun arba'in pun boleh. Ikut domain mana-mana yang boleh kan. Maka menambahlah oleh hamba tadi, dia tambah dalam hadis dia. Tu maksudnya ajaran lah. Menambah tu maksudnya dia menambahkan dalam hadis kitab dia ni, dia tambahkan cerita-cerita dia. Tengok. Menambahlah oleh hamba tadi pada hadis-hadis tadi, atau pada hadis, ataupun pada menghimpunkan 40 tadi tu, menambah akan barang, akan perkara yang layaklah ia perkara tu bihi aibi bijam'ihi, pada menghimpunkan hadis. Apa dia ma yaliku bihi tu? Bayan pada kata ma. Minal mau'izati, daripada pengajaran-pengajaran mau'izah. Wal hikayati, daripada cerita-ceritaan, kisah-kisah. Cerita mana? Al-masmu'ati, yang didengarkan. Minal ulama'i al-mazkurina, daripada ulama-ulama yang tersebut, yang disebutkan akan ulama. Dalam kitab ni Ajarwana bukan semata-mata ada hadis, tapi ada cerita daripada hikayat ataupun pengajaran yang didengar daripada kalam ulama. Tu yang best tu kitab ni. Kata tadi tu, masmu'ah tu tadi tu, wal hikayat masmu'ati minal ulama al-mazkurin. Hikayat masmu'ah tadi fil akhbari wal asari, pada akhbar, pada hadis Nabi, wal asar daripada sahabat. Asar daripada perkataan sahabat. Akhbar daripada perkataan Nabi. Habis itu. Asa ayya'mana min sakhatil malikil jabbari. Mudah-mudahan, mengharaplah, ayya'mana, bahawasanya selamatlah ia, bahawasanya selamatlah ia, amanlah ia abdu tadi,
min sakhatil malikil jabbar, daripada kemurkaan, daripada nama Allah Ta'ala yang Malik, lagi pula Jabbar. Malik Jabbar tu nama Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan selamatlah daripada kemurkaan daripada Allah Ta'ala yang bernama Malik dan Jabbar. Itu maksud dia. Jangan terjemah. Maksudnya daripada kemurkaan Tuhan yang Malik, lagi pula Al-Jabbar. Kemudian wayajida, atau pada kata ayat mana? Dan mendapat ia Abdul tadi, munahu, akan cita-citanya. Fil akhirati, pada hari akhirat. Minal hakimis sattari, pun nama Tuhan juga. Mudah-mudahan dia mengharapkan apa? Mendapatlah ia akan cita-cita ni pada akhirat. Minal hakimis sattari, daripada Tuhan yang bijak sana, lagi pula as-sattari, Tuhan yang menutup akan keaiban hamba. Tu sattar, nama Tuhan. Kalau tak sempat tu Kak Aini tanya Kalau terlepas tu tanya. Ni cerita ni sedap. Wayajida, dan mendapatlah ia hamba tadi akan cita-citanya pada hari akhirat. Mendapat tadi minal hakimi, daripada Tuhan yang bijaksana, as-sattari, lagi pula Tuhan yang menutupkan akan keaiban hambanya. Mendapat apa? Mendapat bibarakatima, dengan keberkatan oleh perkara mana? Jama'a ay jama'ahu, dengan keberkatan perkara yang menghimpunlah ia hamba tadi, hu, akan dia, akan ma. Apa dia perkara yang menghimpun tadi? Apa dia keberkatan yang dihimpunkan tadi tu? Ma jama'a, bayan pada ma, minal ahadisi wal akhbari, daripada hadis-hadis Nabi lah. Wal akhbari. Habis itu. Wal tamasa ad-du'a minan nazirina. Wal tamasa, menutuplah ia hamba tadi. Dia tutup dengan kitab dia nanti akan datang lah. Dan menutuplah ia hamba tadi ad-du'a, akan doa. Hal keadaan doa tadi sadiran minan nazirina fihi, yang keluarlah doa itu daripada orang-orang yang melihat fihi fi hazal jam'i, pada ini himpunan hadis tadi. Jadi dia menuntutlah mudah-mudahan orang yang tengok kitab dia ni berdoakan, dia mendoakan pada orang-orang yang melihat pada kitab dia ni. Alhamdulillah. Jarana kita dok tengok kitab dia ni. Dia doa pada kita. Wal wa'izina minhu, atau pada kata nazirin. Mudah-mudahan menuntutlah. Bukan menutup, menuntut. Mana talabah kan. Mudah-mudahan menuntutlah ia hamba tadi itu akan doa, menuntut apa? Al-wa'izina, menuntut hal keadaannya orang-orang yang memberi pengajaran minhu min hadzal jam'i, daripada ini perhimpunan, ini hadis. Dia tuntut juga. Farahimallahu man yazkuruhu bid-du'a'i wa la yansahu. Farahimallahu, maka mudah-mudahan merahmat, fa tu tafri'. Tak terkala menuntutlah hamba tadi akan doa daripada orang-orang yang melihat pada kitab dia ni, pada ini hadis, dan bagi orang-orang yang mengajar, wa'izin, orang yang mengajar, dan bagi orang yang mengajar daripada ini hazal jam'i ni. Dia berdoa lah, siapa-siapa dok mengajar kitab dia, siapa-siapa dok belajar kitab dia ni, dapat dia berdoa pada orang yang belajar dan juga mengajar. Farahimallahu,
mudah-mudahan merahmatilah oleh Allah Ta'ala. Dia berdoa. Merahmati apa? Mayazkuruhu, akan mereka yang menyebutlah ia Yaman. Akan dia akan Allah Ta'ala. Dia kena tak? Mudah-mudahan merahmatilah oleh mereka. Mereka yang menyebutlah ia Yaman tadi. Akan dia akan Abdu tadilah. Bukan akan Allah Ta'ala. Jadi dia berdoa juga. Dia minta juga. Mudah-mudahan mereka juga, kita ni lah. Kita ni mudah-mudahan menyebutlah. Maksudnya mendoakanlah. Menyebutlah yang kita ni akan hamba tadi tu. Biddoa dengan doa. Kita berdoa juga kat dia. Wala yansahu. Dan tidak lupalah ia man. Akan dia akan al-abda. Akan hamba. Hamba tadi tu. Jangan kita lupa. Kita duk baca kitab dia ni, jangan lupa. Dia dah doakan kita, kita doakan. Kan dia pula. Habis tu. Al-hadisul awwalu. Panjang hadis ni. Sama esok. Al-hadisul awalu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok mantik Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tadi dengar kata Ustaz Nuzul nak baca. Silakan Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Buku lama muka surat 7. Buku baru muka surat 6. Al-hajatu ila al-ilmi al-mantiki. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yamtazul insanu an sairil hayawani bil aqli wa huwa uddatuhu fi tafkiri lil wusuli ila syai'in yajhaluhu wa bihi yudrikul haqa'iqa. Haqa'iqu wa yakifu ala asraril kauni wal insanu madfu'un bi tabi'atihi. Salah tu yang bi tabi'atihi yang buku lama tu dia ada tamamutah tu. Itu tak kena. Nah, bi tabi'atihi sebab buku baru dia pakai ila tafkiri wa huwa yusta'malu wa huwa yasta'milu fikrahu madamati hayatuhu. Dia kan idofat tu. Okey. Sawa'un fi dhalika saghiri wal kabiri. Fi zalika as-saghiru wal kabiru. Jangan tahan. Dia bukan dari itu Nak kata apa? Jadi apa? Zalika tu. Rujuk nama mana? Zalika rujuk nama lain. Oh. Tak boleh baca gitu. Sebab tu kita kata tengok Qorina. Tak boleh baca kata Zalika tu. Sorry tu musyaru ilaih. Tak mesti. Zalika tu rujuk mana? Sorry tu lain. Tak apa baca. Fi dhalika saghiru wal kabiru kullun ala qadri aqlihi. Okey, cukup. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-hajatu ila al-ilmi al-mantiqi. Jadi dia kita nak masuk dapat habis dalam mukadimah dia, perkembangan ilmu mantik pun dah kita dah bahas. Jadi apa? Khutbah ilmu mantik, khutbah daripada pengarang kitab dan juga nasya'at ataupun bila timbul ilmu mantik ni kita dah bahas malam. Dua lepas. Ni nak masuklah keperluan al-hajatu dan yang berhajat ataupun keperluan kepada ilmu mantik. Yamtazul insanu, membezalah oleh manusia ansairil hayawani bil akli. Terbeza, baca terbeza. Terbezalah oleh manusia itu ansairil hayawani, dan dari sekalian hayawan itu terbeza bil akli ai bisababil akli, dengan sebab akal. Kita beza dengan binatang ni dengan sebab kita ada akal. Wa huwa, dan bermula ia al-aqlu tu. Dan bermula ia al-aqlu tu uddatu fit tafkiri. Persediaannya ataupun bekalannya ataupun modalnya, tu baru sikit. Kalau bahasa dulu panggil persediaan. Bekalan pun boleh. Dan bermula ia yang akal itu ialah persediaan bagi manusia. Persediaan manusia itu, persediaan apa? Fit tafkiri, pada berfikir, lil wusuli, yang dibawa sampaikan. Lil mausuli ke lil wusuli Rasa macam lil mausuli. Kitab tu ajarwana lil wusuli ke lil mausuli? Sama lil wusuli ke. Sebab dia sifat. Lil usuli. Sama dengan Ustaz Nuzul saya punya. Dan bermula ia akal itu ialah persediaan manusia fit tafkiri, pada berfikir. Berfikir tu lil wusuli, bagi sampainya fikir itu. Boleh juga bagi sampainya, tapi dulu kita betul yang mengaji tu lil mausuli, bagi yang dibawa sampainya dia akan berfikir itu. Dulu kalau saya mengaji tu lil mausuli. Yang tak ada tengok naskah lain. Siapa ada naskah lain lil mausuli ada? Dok cari kat sekolah yang mana? Tak dobit dulu mausuli, tapi tak apalah. Pada berfikir, bagi yang dibawa sampai akan berfikir itu, ila syai'in, kepada sesuatu. Jadi persediaan tu dibawa kepada berfikir kepada sesuatu. Sesuatu mana sifat? Ya jahaluhu, yang jahillah ia manusia tadi, akan sesuatu. Habis itu wabihi, dan dengan dialah. Ya, asalnya takluk belakang tu wa yudrikul haqaiqu bihi. Pasal gitu Dan dengan dialah, dengan apa? Dengan akal tadi. Wa bi sababil akli, dan dengan sebab akal itulah yudriku. Adraka yudriku. Kalau yudriku al-haqaiqa tu. Kalau yudraku, kena baca al-haqaiqu. Nanti jap. Wabi yudriku, mendapatlah ia manusia akan segala hakikat. Boleh baca dua tu gini. Kalau adraka yudriku, kalau yudriku, mendapatlah
Dengan akal tu mendapatlah ia manusia tadi al-haqa'iqa akan segala hakikat. Akan segala kebenaran. Tapi kalau baca yudraku fi'il bina majhul dan didapatkan akan segala hakikat kebenaran. Dan dengan sebabnya dengan akal tadi tu didapatkan akan segala hakikat kebenaran. Jadi dengan akal kita ni kita mendapat perkara yang sebenar. Kalau orang tak ada akal ni dia tak boleh dapat. Banyakkan orang kita ni ialah semua ada akal. Tapi dia tak tahu kan. Jadi mencuri lah apa lah buat benda tak elok. Dia tak berfikir dengan akal lah tu. Ada akal tapi tak guna. Itulah maksud dia. Wa yakifu ala asraril kauni. Dan mendapat. Asal yakifu ni berhenti. Wa yakifu dan mendapat tahulah. Ia manusia. Terjemah gitu. Nak yakifu ni asal berhenti. Tapi soalan kata dia dapat tahu. Mendapat tahulah ia manusia tadi. Mendapat tahulah ia manusia. Ia al-insan tadi. Ala asraril kauni akan di atas rahsia-rahsia bagi alam. Tengok. Ini hajat keperluan ilmu mantik ni. Nampak Jarana? Keperluan ilmu mantik ni sebab kita nak menggunakan akal fikiran kita. Kita nak mengenal akan rahsia-rahsia bagi alam. Kadang kita tak kenal. Lepas tu nak kenal Tuhan tu kena tahu juga alam ni lagu mana. Lepas tu banyak-banyak ilmu mantik. Sebab tu tauhid. Kalau nak belajar, kalau kita nak kuatkan ilmu tauhid kita, mestilah kena belajar ilmu mantik. Kalau orang tu kita kata dia tu alim tauhid Ustaz, tapi tak tahu ilmu mantik. Tu bukan dia. Kalau kita nak kuatkan ilmu mantik kita, kuatkan kita ilmu tauhid kita, mesti kena ada ilmu mantik. Mesti ada ilmu mantik. Tak ilmu mantik payah. Bak kata Kak Aini, ilmu mantik tempat kita lawyer lah. Kebanyakan orang Hindu pusing sini, pusing ni. Dia banyak akal. Tapi akal pun tak bermakna cerdik mana. Dia pusing-pusing tak kena juga. Susun qadiyah pun tak kena. Habis. Wal insanu. Dan bermula manusia itu. Madfu'un. Ditolakkan, dihantarkan akan dia akan manusia itu bi tabi'atihi dengan tabiatnya, tabiat manusia. Kita ni semua ni datang ni dengan tabiat kita. Tabiat kita lagu mana? Manusia tu dihantarkan dengan tabiatnya. Dihantar tu ila tafkiri kepada berfikir. Kita tabiat kita ni dihantarkan untuk berfikir. Ajar mana? Apa dia tabiat, apa dia manusia tu? Wahwa dan bermula ia al-insan tu. Wahwa dan padahal adalah ia al-insan itu yasta'milu fikrahu. Menggunalah ia al-insan fikrahu akan fikiran insan tadi. Mengguna tu mada mati hayatuhu. Selama kekallah oleh hidup manusia. Tengok akal kita. Bila kita boleh guna waktu kita hidup. Bila mati boleh tak akal guna? Tak boleh. Akal nak berfikir tak boleh sebab dah mati. Ibaratnya kalau orang gila tu akal dia dah mati. Bukan nak kata kat orang gila tapi kita nak bagi bandingan. Sebab tu kita kata orang gila akal dia tak berfungsi. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak berfikir dah. Lepas tu dia orang gila. Tapi orang yang berakal, selama mana dia hidup, selama tu ada akal. Tu dia. Sawa'un fi zalika, sama ada adalah pada zalika, iaitu isti'mal fikri tu. Sawa'un fi zalika tu, khabar muqaddar, asal itu mu'tal mu'akhar. Nampak lagi Ustaz Nuzul? Buat terkejut je. Sawa'un fi zalika, kan tak jauh sawiri. Kan ada sawa'un tu. Sawa'un tu kan jadi, kan ada sawa'un tu nak buang mana?
Okey, okey. Sawa'un tu fi tu khabar bagi muqaddam, asli mubtada muakhar. Sama adalah pada demikian itu demikian itu apa? Rujuk domain. Fi zalika ay fi zalika isti'mali fikrihi. Ambil pada yasta'milu. Ambil masdar pada kata yasta'milu. Pada menggunakan akan-akalnya. As-saghiru wal kabiru. Oh, nanti Ustaz. Betul lah. Sama adalah demikian tu dengan kata sama ada apa? Orang budak-budak ataupun orang tua. Tak kira. Asal dia hidup, dia ada akal. Kullun ala qadri aklihi. Kullun bermula tiap-tiap. Ai minal insan, tulis itu. Bermula tiap-tiap daripada manusia itu, khabar. Ka ini adalah di atas kadar akalnya, akal bagi manusia. Tiap-tiap manusia ni kadar akalnya lagu mana? Macam itulah. Akal kita tiap-tiap orang tak sama. Nampak tak? Contoh kat ini. Akal saya lain, orang lain tu akal lain. Dia tak sama. Banyak akal orang kita kata. Istisna. Ghaira. Melainkan. Tiap-tiap manusia tadi adalah ia di atas kadar akalnya. Melainkan ghaira. Itu melainkan istisna. Anna tafkirahu la yuaddi daiman ila nata ijaz sahihatin. Melainkan bahawa anna tafkirahu, melainkan bahawasanya memikirlah olehnya betul lah. Dengan bahawasanya berfikirlah olehnya oleh manusia itu la yuaddi daiman, yang tidak membawalah ia manusia tadi daiman selama-lama. Tak membawa apa? Ila nata ijaz sahihatin, kepada hasilan yang betul. Dia ada akal juga Jarwana. Tapi dia tu tak boleh berfikir kepada perkara yang betul. Ni banyak ni. Kita kata orang tu mencuri. Dia ada akal, ada. Tapi dia buat hasilan, buah fikirannya kepada hasilannya tidak membawa kepada perkara yang betul. Tu dia. Sebab tu kata tadi, kullun ala qadri akli, memang tiap-tiap manusia tu di atas kadar akal dia. Diukurkan ala qadri, diukurkan di atas akalnya. Melainkan bahawasanya berfikirlah oleh manusia tu tidak membawa selama-lama tu kepada hasilan yang betul. Faqad yazillu min aisu la yash'uru. Maka terkadang, atau pada kata tafriq pada kata la yuaddi, anna tafkirahu tu, maka terkadang yazillu, tergelincirlah, maka sesungguhnya, bukan sungguh tu, terkadang. Masuk di atas fi'il mudhari'. Jangan lupa kat lip. Kat ini kita belajar nahwu. Qad apa fi'il mudhari' dengan mana qad litaklil. Terkadang sedikitlah. Kalau qad masuk di atas fi'il madhi, qad dengan mana litahqiq. Dengan mana sesungguhnya. Tengok. Faqad yazillu, terkadang tergelincirlah ia manusia min haitsu la yash'uru, daripada sekira-kira tidak sedarlah ia manusia.
Yalah. Kadang-kadang orang ada akal tapi manusia tu kadang-kadang dia tak sedar. Dia tu dah tergelincir. Wa yukhti. Dan jadi salahlah ia manusia. Wa yukhti. Wa yukhti'u tu. Ada hamzah situ Wa yukhti'u. Atau pada yazilu. Terkadang jadi salahlah ia manusia tadi an ghairi qasdin daripada tidak ada qasad. Dia tak ada niat gitu pun. Tapi jadi salah. Kan banyak. Bawa kita tiba-tiba terlanggar orang. Dengan ketiadaan qasad pun. Sebab tu ni geng-geng lawyer ni sebab tu dia boleh ambil dakwa ni. Orang langgar dengan tidak ada niat. Tembak dengan tidak ada niat. Kalau polis tahu ni. Ni semua pakai mantik saja tu. Wa yukhti'u. Dan jadi salahlah manusia itu an ghairi qasdin daripada ketiadaan niat. Kadang-kadang dia tak niat begitu aja. Johana. Tapi jadi salah. Padahal dia ada akal. Tapi terkadang berlaku juga. Sebab apa? Kadang-kadang aksiden bukan dia sengaja. Fayal tabisu alaihi al-haqqu bil batilu. Maka kesamaranlah di atas manusia itu oleh perkara yang sebenar dengan batil, dengan palsu. Kadang-kadang bila kita ada akal ni, benda kesamaran tu di atas manusia tu oleh kesebenaran, oleh perkara yang sebenar. Dengan perkara yang batil. Wa yasilu ila ma'lumatin ghairi sahihatin. Dan sampailah ia manusia kepada maklumatin, kepada pengetahuan ghairi sahihatin yang tidak betul. Kadang-kadang manusia ni sampai pada dia tu kepada pengetahuan yang tidak betul. Tengok kita orang ni semua mantik saja Kadang-kadang tengok kita nak bercakap ni, tu kawan kita duk tipu kita apa? Dia bagi maklumat yang tak betul. Kita pun percaya. Walhal kita ada akal. Nampak tak? Kadang-kadang berlaku juga. Wa yasilu tu atau pada yazilu lagi kan. Nampak tak? Habis. Falikai ya'manal insanu. Maka supaya selamatlah oleh manusia itu minazalali. Atau pada mana tu? Falikai ya'mana. Atau pada kata yazilu. Maka terkadang supaya selamatlah manusia itu minazalal. Ini cerita bahasa akal tadilah. Terkadang supaya selamatlah oleh manusia itu daripada salah. Lepas tu kita ada fikir akal tu kadang-kadang selamat daripada perkara yang salah. Wataslamu. Tak kena. Wataslama maklumatuhu minal khotai. Atau pada yang mana. Supaya selamatlah oleh pengetahuan manusia tadi daripada salah. Sebab tu kita mantik. Antaranya nak menyelamatkan pengetahuan kita tu daripada salah. Nampak Jarwana? Sebab tu tujuan kita belajar mantik. Itu hajat kita pada ilmu mantik tu sebab apa? Untuk menyelamatkan pengetahuan kita daripada salah. Orang ni tipu aku apa ni? Kita nak fikir kan? Takut dia tipu aku ni asal ni. Kita fikir balik. Bila kita berfikir tu dengan akal tu, untuk menyelamatkan kita daripada salah. Daripada ikut kawan tadi. Wudi'at qawaidu yastarshidu biha fi tafkirihi. Wudi'at, diletakkan akan kaedah-kaedah. Kaedah mana sifat? Yastarshidu. Kaedah yang ambil buat bimbingan boleh juga. Buat petunjuk.
Diletakkan akan kaedah-kaedah yang dibuat bimbingan, yang dibuat petunjuk, yang diambil buat petunjuk, boleh juga. Yang diambil buat petunjuk, biha bil qawaidi tadi, fi tafkiri, pada berfikirnya manusia. Sebab tu kita kata, kita letakkan kaedah-kaedah tu untuk sebagai petunjuk kita pada kita berfikir. Fi tafkiril insan. Tengok, kita ada akal, ajaran anak. Kemudian kita meletakkan kaedah-kaedah tu sebagai petunjuk. Itu panggil kita berhajat pada ilmu mantik. Nampak? Kita ada akal. Kita letakkan kaedah-kaedah sebagai untuk ambil buat petunjuk. Contoh apa? Tengok kita buat masak lah. Kita tahu kaedah kita apa? Kalau nak masak tom yum ni, kaedah dia ni kena mesti letak serai. Kaedah dia situ. Serai itulah sebagai petunjuk. Kita boleh fikir kata, kalau aku letak serai ni sedap tom yum ni. Nampak lagi? Ajar mana? Ya. Daun 5 purut. Daun 5 purut. Contoh kan. Itu sebagai petunjuk kita ada akal, kita berfikir, tak sedap ni kalau tak ada ni. Nampak tak? Kemudian wa yasiru fihi ala muqtadaha, dan berjalan-jalanlah fihi fi tafkirihi, berjalan pada berfikir, ala muqtadaha, di atas kehendak kaedah-kaedah. Jadi kita berjalan-jalan pada berfikir tadi tu. Maksud berjalan ni bukan fikir, fikiran kita tu berlega-lega di atas kehendak kaedah. Muqtadaha, kehendak kaedah. Apa resepi kita? Resepi tom yum. Apa kehendak resepi tu? Kita pun berfikir. Kalau letak daun 5 purut ni, dia rasa wangi, sedap. Nampak? Berlega-lega. Nampak tak? Itu maksudnya. Habis itu. Tilkal qawaidu hiya ilmul mantiki. Bermula. Demikian itu kaedah-kaedah tadi tu. Kaedah tadi tu. Apa kaedah tadi? Iaitu la yu'addi da'iman ila nata'iji sayatin faqad yazilu min hasul la yashuru. Itu semua kaedah lah tu. Kemudian ya'manul insan minaz zalal. Itu kaedah itu yang atas tu. Bukan yang atas tu, yang ni. Ya'mana al-insan minaz zalal wa taslama ma'lumatuhu minal khata'. Wudi'at qawaidu yastarshidu biha fi tafkirihi wa yasiru fi alam muqtadaha tu. Tilka qawaidu tu. Tilkal qawaidul mazkur. Yen. Qawaidul mazkuratu min. Ya mana? Aman. Min amanul insan min zalal. Wa salamu maklumati. Sampai habis. Tu. Bermula demikian kaedah-kaedah itu ialah ilmu mantik. Itulah ilmu mantik. Ajar Wana. Itu panggil ilmu mantik. Kita berfikir dengan akal kita. Kita letakkan benda tepat betul. Kita menyelamatkan pengetahuan kita bersalah. Pengetahuan kita tahu dah Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Tiba-tibanya ada orang duk petikan kata Allah Ta'ala tu bertempat. Ini jadi salah ni. Kemudian kita ada yang memantik apa dia? Kita nak menyelamatkan pengetahuan kita, maklumat kita tadi daripada salah. Kita maklum dah Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tiba-tiba ada orang kata ya Allah Ta'ala tu bertempat. Macam mana? Kita pun tanya dia. Bertempat ni makhluk. Kita guna ilmu mantik kita lah. Itu berhajat pada ilmu mantik. Dia mantik ni kalau orang pandai dia boleh berdebat. Bukan berdebat benda tak elok tapi berdebat tu cara hikmah lah. Kita boleh persoalkan dia. Habis itu. Ta'rifuhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ni takrif ilmu mantik pula nanti. Tengok mabadi awaliyah pula. Tak malam semua pening-pening kepala saja. Mantik lagi, kaedah fik lagi.
Usfuriah ni pun rasa lega sikit otak hadis kan. Tapi tu pun dia punya ayat pun payah-payah juga nanti Arab dia. Dia punya apa? Baca, nak baca tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tengok muka depan. Mabadi awaliyatin. Tak kena. Mabadi awaliyatun fi usulil fiqhi wal qawaidil fiqhiyati. Permulaan awal-awal itu. Mabadi awal ni permulaan. Bermula tempat permulaan itu. Boleh juga. Mabadi dengan makna isi makan. Bermula tempat permulaan bagi awal-awal itu. Khabar. Kainatun adalah ia. Fi usulil fiqhi. Pada usul fiqh. Wal qawaidil fiqhiyati. Dan kaedah-kaedah yang dibangsakan kepada fiqh. Wal qawaidi wal qawaidi al mansubati ilal fiqhi. Tu Yen. Siapa pengarang dia? Haza. Bermula ini mabad namanya. Ta'lifun. Ataupun bagi mutadak pun tak apa. Ta'lifun. Bermula ini penulisan ni. Siapa dia? Abdul Majidi Hakimun. Abdul Majid Hakim nama dia. Hukukut Tabai. Apa tu? Abdul Hamid Ustaz. Abdul Hamid. Hamid. Oh, Hamid Abdul Hamid. Sorry. Allah. Dah penang mata dah. Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim nama dia. Hukukut Tabai Mahfuzati. Tak cerak lah. Apa tu Yen? Kitab kecil. Lahu. Lahu, lepas tu? Wa idza mata. Intaqala ila warasatin. Warasatihi ke warasatin? Warasatihi. Ada mim hujung. Okey, baik. Bermula hak tabak bagi tabak ini. Khabar. Mahfuzatun. Dijagakan akan dia akan ini pun kita erok juga Bermula hukukut tabai. Hak-hak bagi tabak ni mahfuzatun dijagakan akan dia. Lepas tu lam tak kena lam. Lahu. Mahfuzatun lahu. Dijagakan akan dia dijagakan akan dia hukukut tabai itu lahu li lahu tu ai li Abdul Hamid, bagi Abdul Hamid. Wa iza mata, dan apabila matilah ia Abdul Majid Abdul Hamid. Jawab iza. Intaqala ila warasatihi, terpindahlah ia hukuk tabai tadi ila warasatihi, kepada pewarisnya, pewaris bagi Abdul Majid, Abdul Hamid. Tu dia. Dia ambil kayu dia. Yatlubu min Maktabatis Sa'adiyati Putra Jakarta, menuntutlah ia hukuk tabai tadi daripada Maktabah Sa'adiyati Putra Jakarta. Tu tak tahulah saya kat mana tu. Tanya Ustaz Nuzul lah, dia duduk Indon lama. Maktabah Sa'adiyah. Tahu tak Ustaz Nuzul? Tak tahu, tak pernah tak pergi. Tak dah sampai tahu. Habis itu. Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim tu nama, tu gambar dia.
sebelah tu. Ni tahun bila dia? Kitab ni pun lama juga ni kan. Tahun bila ni? Tak ada sebut lah. 1920 lebih. 1927. Ha? 1927. 27? 27. Oh, lama dah mantik lagi. Mantik 1930 apa? Ni 27? Oh, ni 21 lebih kurang. Hampir 100 tahun jugalah. Dalam 95 tahun. Ni tak, 94 tahun bang. Hampir 1 tahun lah. Kitab ni lama dah. Tu dia. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Lagi pula yang amat mengasihani. Ai ibtida'u hadzal kitab. Abtadi'u. Memulai aku dengan ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnati. Jadi orang Arab tak apa saya baca Arab baca cepat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Wa ba'du. Tapi ni kita bukan semua Arab Kita semua Melayu, kena terjemahlah. Alhamdulillahi. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Wassalatu wassalamu. Dan bermula rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraan itu nazilatani, turunlah kedua-duanya di atas Rasulillah, di atas utusan Allah. Wa ala alihi. Ni saya baca cepat lah. Ni dah biasa jumpa semua dah. Ajaran dah. Kak ini selalu jumpa dah ni. Wa ala alihi. Atau pada kata ala Rasulillah. Dan selawat dan salam tadi turunlah kedua-dua di atas keluarganya, keluarga Nabi, keluarga Rasulullah. Wa sahbihi. Dan sahabatnya, sahabat Nabi. Atau pada kata alihi. Mintalah selawat dan salam tadi turunlah di atas sahabatnya, sahabat Nabi. Ni lain. Sahabat Nabi mana? Sifat. Al-mutamassikina. Yang berpeganglah oleh mereka itu sahabat Nabi. Bil kitabi, berpegang. Bil kitabi wa sunnati. Dengan kitab, dengan Al-Quran dan sunnah. Iaitu hadis. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu ai ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam tu. Fa innahu. Jawab ba'du. Maka sesungguhnya hala wa sya'na la yakhfa. Sunyi Tidak sunyilah. Mana fa'il dia Tidak. Kitab ni saya tak sengaja tapi duk telaah dah baru ni. Fa'il tu ana syajarata tu. La yakhfa, tidak sunyilah di atas. Nampak tak? Ada al-ahadin tu. Isim nakirah duduk di atas an-nakiratu idza waqa fi siyaqin nafi. Tidak sunyilah di atas seseorang pun. Tak sunyi apa? Anna syajarata, oleh bahawasanya pokok itu la takumu, tidak berdirilah ia asyajarah biduni asliha, dengan ketiada asalnya, asal bagi syajarah. Jadi seseorang itu tidak sunyilah oleh dia bukan seorang tu tak atas satu pun. Tidak sunyilah di atas satu pun. Tak sunyi oleh bahawasanya pokok itu la takumu, tidak berdirilah ia pokok itu, tidak berdirilah dengan biduni asliha, dengan ketiada asalnya, asal bagi pokok. Dia nak cerita kata apa? Tidak ada pokok tu mestilah dengan asal dia. Ni nak cerita pasal usul fiqh lah ni.
Wa annal baita, atau pada kata anna syajara, la yakhfa ala ahadin, dan tidak sunyilah di atas di atas satu pun, annal baita, oleh bahwasanya rumah itu la yakumu, tidak berdirilah ia, tidak adalah ia rumah itu bidunil asasi, dengan ketiadaan asas. Kita nak kata rumah dia tidak ada dengan ketiadaan asas. Tapak, asas tu tapak. Jadi tidak adalah rumah tu dengan ketiadaan tapak dia. Ketiadaan pokok tu dengan ketiadaan asalnya, asal asalnya, tunjang dia apa? Akar dia. Nak kata ada pokok tu mesti kena ada akar dia. Nak kata ada rumah mestilah ada tapak dia. Wa kazalika, dan seperti demikian itu. Zalika apa? Zalika mazkur. Ambil anna jadi masdar. Zalikal mazkur min kaunis syajarati la takumu ila akhirih. Ya ni. Ambil itu ya. Dan seperti demikian itulah. Zalika tu khabar muqaddam, al-fiqhu tu mubtada muakhar. Ini tak kena. Zalika tu yalah betul lah. Dan seperti demikian itulah. Apa demikian itu? Rujuk nama yang payah ni. Kal mazkur seperti yang tersebut, min kauni syajarati la takumulu. Sampai habis. Biduni asliya. Batu wakil baiti la yakunu binuni asas tu. Seperti demikian itu tu, al-fiqhu, fiqh, la yakumu. Dia panggil la yakumu tu, dia panggil gini. Al-fiqhu tu dia panggil wajah, nak panggil tafsir wajah syabah dia. Seperti demikian itu tu ke mana? Al-fiqhu dia panggil tafsir wajah syabah, yin. Al-fiqhu la yakumu binun usul tu dipanggil tafsir wajah syabah. Seperti demikian itulah kal mazkur minan qauli syajarah la takumu tu. Begitu jugalah tafsir wajah syabah. Al-fiqhu. Bermula fiqh itu la yakumu. Dia asal gini yen. Al-fiqhu la yakumu bidun usul kazalika. Asal gitu yen. Kalau kazalika tu nak buat hal pun boleh. Sebab apa? Sebab al-fiqhu tu mubtada, la yakumu tu khabar. Nampak yen? Bila kita kata mubtada khabar, kazalika tu i'rab jadi hal. Hal pada kata al-fiqhu. Nampak yen? Tu dia. Seperti demikian itulah al-fiqhu ialah fiqh. Seperti demikian itulah tafsir wajah syabah. Al-fiqhu bermula fiqh itu la yakumu, tidak berdirilah ia tidak adalah ia fiqh itu bidunil usul, dengan ketiadaan usul. Apa usul? Tulis kaedah. Fiqh pun tidak ada dengan ketiadaan fiqh itu tidak adalah ia fiqh itu dengan ketiadaan asal, yakni dengan ketiadaan fiqh. Begitu jugalah. Habis itu. Walizalika. Ini wali ajli zalika. Apa dia? Dan kerana demikian itulah. Wali ajli al-fiqhu la yakumu bidunul usul tu yen. Dan kerana demikian itulah. Li ajli fiqhin la yakumu bidunil usul. Kitab kecil pun payah juga. Tapi Ustaz Nuzul dah khatam dah kitab ni. Dia dah khatam, tak apa, nanti kita nak tanya dia. Tak tanya malam ni, tanya esok lah. Ni tengok. Dia kata dia dah khatam dekat pondok sana, alhamdulillah. Bila dah khatam ni senang nak tanya. Bila lekat-lekat dia tanya dia. Walizalika. Kerana demikian itulah ai li ajalil fiqhu la yakumu biduni asli tu. Biduni usul tu. Kerana demikian itulah qala Abu fi Jami'il Bayan.
Berkatalah Abu. Abu saya tak pasti Abu apa. Ustaz Nuzul. Abu apa ni Ustaz Nuzul? Dia mengaji dah. Abu apa ni? Siapa Abu? Ustaz Nuzul. Tahu tak ingat. Siap lah. Kata ngaji dah mana dobek lah. Tu kata kitab tu tak jumpa. Allah Akbar. Qala Abu tak saya tak pasti Abu mana. Kena tengok dalam ni lah. Tengok ni. Pengarang kitab Jamil Bayan. Yin tahu Yin? Nama kitab Jamil Bayan tu nama kitab. Abu tu saya tak pasti siapa dia. Nama pengarang kitab lah tu. Berkata Abu fi Jamil Bayan. Pada nama kitab Jamil Bayan. Dia kata apa? Man jalal asla. Lam yusbibil far'a abadan. Allah Akbar. Ni tengok ni. Bab siapa yang jahil lah ia man akan asal. Tulis itu, asal di situ iaitu kaedah fiqh. Barang siapa yang jahil lah ia man tadi akan asal iaitu kaedah fiqh. Siapa jahil kaedah fiqh, lam yusabbibil far'a abadan. Nescaya. Terjemah apa? Yusab biasa menuang. Menjauh. Yusabi buang. Bila kata curah, mencurah boleh. Nescaya mencurahlah ia. Ataupun meninggallah ia. Tu yusabib. Yusbibi. Nanti saya tengok kamus baru ni. Yusbibi. Sabba, yasubbu. Asal menuang. Maksudnya, apa? Tidak mendapat lah. Situlah. Abu Ja'far Ustaz. Abu Ja'far. Tengok internet apa? Abu Ja'far At-Tabari. Tengok internet apa? Tengok Google. Ustazku. Tengok ni. Ni Google ada tu. Jamil Bayan. Abu Ja'far Abu Ja'far At-Tabari. Jamil Bayan. Oh, nak tafsir ya? Tafsir Tabari. Tafsir Tabari. Abu Ja'far. Tulis itu. Abu Ja'far. Mana pen saya Nanti sekejap. Tak sempat nak tengok tu. Abu Ja'far At-Tabari At-Tabari. Okey. Man jahilal asla. Barang siapa yang jahil iman akan asal. Yang ni iaitu kaedah-kaedah fiqh. Jawab man. Lam yusbibil far'a abadan. Asal yusbibi ni asal buang, curah, menuang. Maksudnya tak mendapat. Kita ambil mafhum ni. Saya tidak mendapatlah iman tadi akan furuk selama-lama. Ini zamanan daiman. Selama-lama abadan tu lagu mana selalu sama-sama Yin? Daiman zamanan. Zamanan daiman. Macam ni? Zamanan daiman. Zamanan daiman. Tu masuk abadan ke mana? Zamanan daiman tu takwil dia, takwil bagi abadan. Siapa-siapa yang jahil akan kaedah fiqh, kena ingat ni ajarannya, dia nasaya tidak akan mendapat akan furuk selama-lama. Furuk tu tak dapat dah. Furuk bagi fiqh tu tak dapat dah. Itu dia. Habis itu. Walamma kanat kutubul usulu. Panjang lagi ni. Aku apa je? 12 suku dah. Tak apalah, tersambung lagi esok. Walamma kanat kutubul usulu al-mutadawilatu baina aidina. Walamma tu jawab. Ansura at-tanawulu li amna'in jinsina
ba'duha li su'ubatin. Nanti kita sambung esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.